Selamat sejahtera semua. Saya Nitya Rajan. Hari ini, saya memilih topik gerakan anti penjajahan, iaitu nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Perasaan cinta akan negara dan bangsa atau berjuang membebaskan negara bagi mendapatkan kemerdekaan daripada penjajah. Pembentangan saya hari ini berasaskan subtopik gerakan anti penjajahan, iaitu Malayan Union. Apakah yang dimaksudkan dengan Malayan Union? Setelah British kembali ke Tanah Melayu, pada September 1945, Tanah Melayu diletakkan di bawah pentadbiran Tentera Awam, iaitu BMA. Kerajaan Britain merangka satu perlembagaan baru untuk Tanah Melayu yang dikenali sebagai Malayan Union bagi menumbuhkan sebuah negara dan bangsa baharu. Merujuk kepada perlembagaan tersebut, Tanah Melayu menjadi sebuah kesatuan, iaitu Union. Dengan kata lain, kuasa pemerintahan Tanah Melayu disatukan secara berpusat. Sir Harold MacMichael dihantar ke Tanah Melayu pada Oktober 1945 sebagai setiausaha tanah jajahan untuk mendapatkan persetujuan daripada Raja-Raja Melayu terhadap rancangan Malayan Union. Beliau memaksa Raja-Raja Melayu bagi bersetuju dengan rancangan Malayan Union. Sekiranya Raja-Raja Melayu tidak bersetuju, baginda akan disingkirkan atas tuduhan bersahabat dengan tentera Jepun. Faktor-faktor pembentukan Tanah Melayu. Pertama, menyediakan Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri. Keduanya, mewujudkan pentadbiran yang cekap. Ketiga, menjimatkan perbelanjaan pentadbiran. Dan akhirnya, mengawal kuasa politik orang Melayu. Ciri-ciri atau syarat-syarat Malayan Union. Ciri pertamanya ialah menggabungkan semua negeri-negeri Melayu termasuk Pulau Pinang dan Melaka di bawah satu kerajaan pusat. Singapura tidak termasuk dalam Malayan Union. Keduanya, Malayan Union perlu diketuai oleh Governor British yang dibantu oleh Majlis Eksekutif dan Majlis Undangan. Ketiganya, memberi hak kewarganegaraan yang sama kepada semua orang tanpa mengira bangsa dan asal keturunan. Akhirnya, kerakyatan Malayan Union yang longgar melalui prinsip jus soli. Prinsip jus soli terbahagi kepada dua. Pertamanya, melalui kuat kuasa undang-undang. Contohnya, mereka yang dilahirkan di negeri-negeri Melayu, mereka yang bermaus tautin 10 hingga 15 tahun sebelum 15 Februari 1942 dan mereka yang lahir pada dan selepas pemerintah dikuatkuasakan. Keduanya ialah secara permohonan. Mereka yang bermaus tautin 5 hingga 8 tahun, mereka yang mempunyai tingkah laku yang baik dan mereka yang mempunyai pengetahuan bahasa Melayu. Struktur organisasi pentadbiran Malayan Union. Atas sekali, Parlimen British
diikuti dengan Gubernur Malayan Union. Gubernur Malayan Union terbahagi kepada 3, iaitu Majlis Eksekutif, Majlis Undangan, dan Majlis Raja-Raja Melayu. Di bawah Majlis Undangan terdapat Pesuruhjaya Negeri dan semua negeri. Orang-orang Melayu di Tanah Melayu menentang rancangan Malayan Union. Terdapat faktor-faktor penentangan orang Melayu. Antaranya ialah faktor pertikaian antara orang Melayu dan Sir Harold McMichael. Hal ini kerana beliau menggunakan paksaan untuk menerima persetujuan bagi rancangan Malayan Union daripada Raja-Raja Melayu. Faktor kuasa-kuasa Raja Melayu. Rancangan Malayan Union akan menghapuskan kedaulatan dan kuasa-kuasa Raja Melayu. Faktor kerakyatan longgar. Hal ini akan mengancam hak dan kedudukan istimewa orang Melayu. Sebahagian kecil rakyat Tanah Melayu menyokong Malayan Union. Antaranya ialah orang dagang, golongan orang radikal, pegawai tadbir Melayu, Parti Kebangsaan Melayu Malaya PKMM, Angkatan Pemuda Insaf API, Angkatan Wanita Sedar AWAS, Barisan Tani Melaya BATAS. Faktor-faktor sebahagian kecil rakyat menyokong Malayan Union. Pertamanya, rakyat mempercayai janji British menawarkan kemerdekaan. Keduanya, Malayan Union akan menghapuskan sistem feudal Melayu. Ketiganya ialah penyatuan negeri-negeri Melayu akan melicinkan pentadbiran. Keempat, Malayan Union memenuhi konsep Melayu Raya sama dengan konsep Republik. Kerakyatan terbuka menghapuskan dasar perlindungan. Terdapat cara-cara penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Pertamanya, secara perseorangan, pemimpin menyeru orang Melayu supaya bersatu menentang Malayan Union. Tetapi, bekas pegawai British dan Raja-Raja Melayu telah membantah penentangan tersebut. Seterusnya, orang Melayu menggunakan akhbar seperti Utusan Melayu, Majlis dan Warta Negara untuk melahirkan penentangan. Akhirnya, secara berkumpulan, mereka menganjurkan tunjuk perasaan dan perarakan secara besar-besaran orang Melayu menghantar telegram dan surat bantahan ke London. Mereka juga menubuhkan organisasi untuk membolehkan tindakan dilakukan secara teratur. Orang Melayu mengadakan Kongres Melayu yang membawa kepada penubuhan UMNO. Tujuan penubuhan UMNO. Pertamanya, UMNO menentang penubuhan Malayan Union. Keduanya, UMNO akan menyatukan orang-orang Melayu di seluruh tanah Melayu. Ketiganya, UMNO mewujudkan sebuah pembentukan untuk orang Melayu di peringkat kebangsaan. Akhirnya, pada 1 April 1946, Malayan Union diisytiharkan secara rasmi di King's House, Kuala Lumpur. Sir Edward Gen menjadi Gubernur Jeneral Malayan Union yang pertama. Bendera yang ditunjukkan adalah bendera Malayan Union yang rasmi. Akhirnya, Malayan Union dapat dikalahkan oleh UMNO pada Februari 1948 dengan sokongan masyarakat.
Saya berharap semua orang faham dan jelas tentang pembentangan tadi. Sekian, terima kasih.